Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, segala puji bagi Allah Tuhan sekalian alam, salat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih banyak diucapkan kepada Tuan Pengerusi acara, yang dihormati Assistant Commissioner of Police Tuan Muhammad Zaidi bin Abdullah, Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, yang dihormati tuan-tuan Ketua Jabatan serta Formasi dan Wakil, yang dihormati Superintendent Polis Puan Hajah Kalsum binti Haji Idris, Timbalan Ketua Polis Daerah Kota Kinabalu, yang dihormati tuan-tuan dan puan-puan pegawai kanan polis, pegawai rendah polis, Barisan Jatuh Kasus Surau fi Sabilillah IPD Kota Kinabalu, ahli-ahli perkap, seterusnya para jemaah yang dirahmati Allah sekalian. Alhamdulillah, bak kata orang kan, berjalan-jalan di atas titi, di hujung balai nampak cahaya, dan sudah lama kita menanti akhirnya mikrofon ni sampai dekat saya kan. Saya datang daripada Negeri Sembilan, kata adat banyak kiasan, ditunjuk dia tetapi bukan, bergulung pendek panjang direntangkan, memang takkan faham kalau tak direnungkan. Apapun jawatan polis ya, polis adalah merupakan jawatan yang terpenting kan, lapisan benteng agama, nusa dan bangsa. Bila kata agama, kita tahulah anutan pelbagai agama yang ada di dalam negara kita dengan agama Islam sebagai agama rasmi persekutuan. Bila sebut bangsa, kita terdiri pada pelbagai bangsa kan, pelbagai bangsa, kaum, suku keturunan. Tapi bila sebut nusa, maksud nusa itu adalah tanah air, tanah tumpahnya darah dan tempat negara. Itu maksud nusa. Kena hurai dulu tajuk agama, nusa dan bangsa kan. Jadi itulah maksud dia. Jadi kalau memahami itu, polis adalah benteng. Sempena hari peringatan polis, polis ni adalah orang kata jawatan yang terpenting. Dan bila jawatan terpenting, biasalah masyarakat ni ada yang bersikap sinikal. Bersikap sinikal, mereka memandang negatif pada semua perkara, termasuklah PDRM kan. Pada mereka PDRM ni tak bagus. Ada juga yang cakap PDRM ni begitu begini, ada yang sebut rasuahnya. Sedangkan kalau kita sebut tentang rasuah dalam seguni beras, tentu ada antahnya. Adalah satu dua, tetapi tidaklah bermaksud kita boleh menyalahkan ke semua. Sebab perangai orang Malaysia ni, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, dia memang ada satu istilah yang orang Sabah sebut tu, bahasa Sabah tu apa dia buat? Generalization, pukul rata. Tu bukan macam tu lah kan. Seorang buat salah, semua sama. Tu dia memang macam tu orang Malaysia ni. Dia ada perangai macam tu. Seorang salah, semua macam tu. Seorang terima rasuah, maka satu jabatan tu semua macam tu, dia kata kan. JPJ seorang kena tangkap, terima rasuah 300. Dia orang cakap memang staf JPJ semua macam tu. Ada yang cakap macam tu. Sedangkan ramai lagi. Itu sebabnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian, pentingnya kita memahami. Saya paling terhutang budi pada PDRM ni, paling terhutang budi waktu bila? Waktu PKP. Saya tak boleh lupa lah macam mana polis bertugas ke sana kemari. Saya ingat lagi waktu saya nak pergi ke pasar raya nak beli barang, kena lalu roadblock tu. Kesian, saya tanya polis yang jaga tu, berapa orang ni? Ada 4 orang. 4 orang okay. Ustaz sihat tak? Macam tu lah. Okay, jumpa lagi jalan. Sampai dekat beli barang kat pasar raya, saya bungkuskan nasi ayam 4 bungkus. Sampai kat sana bertambah pula polis ni. Heran pula. Aduh, aku dah beli 4 dia pula tadi kan. Aduh, tak boleh, lain kali kena beli lebih. Dia baru nak tukar shift. Lepas tu saya tengok bagus, ramai orang yang juga menghargai. Ada yang bagi makanan, ada yang hantar air, ada yang bagi ice box tu untuk simpan air sejuk, ada yang bagi mobile toilet tu, bagi dekat kawasan checkpoint. Dan bukan semua polis dapat checkpoint yang sempurna bawah flyover. Ada satu tu betul-betul depan bus stop, at least ada bus stop. Ada tu tengah panas, ada orang tu pula turun, tak nak tanya ke? Jalan nak, dia kata kan. Dan begitu juga, jangan dilupakan polis bertindak waktu darurat. Bagaimana polis bertindak memainkan peranan penting waktu ada pencerobohan di negeri Sabah sendiri. Tengok, ya Allah Akbar kan, yang tidak dapat nak dihuraikan. Tak semua orang tahu, hanya polis saja yang tahu secara detail apa yang berlaku pada ketika itu, beberapa orang yang terkorban dan sebagainya. Jadi ini satu perkara yang bukan semua orang boleh buat. Saya sendiri dulu waktu jadi pengarah undang, saya terlibat dengan operasi-operasi
memang kita perlukan bantuan polis. Kan? Polis semua operasi dia terlibat. Kan? Yang SPRM operasi tertentu dia pergi. AADK mana yang ada dia pergi. Yang kalau dia boleh pergi dia pergi. Tapi polis semua nak kena polis. Serbuan nak roboh bangunan bagi polis. Berniaga tanpa lesen nak runtuh apa panggil polis. Kan? Bela anjing, ada satu tu kes bela anjing 40 ekor satu rumah. Semua stray dogs ni dia bela, dia bagi makan, dia bela. Rumah kiri kanan kosong, kiri kanan kosong. Kan? Kiri kanan dua rumah kanan, dua rumah kiri kosong, tak ada orang duduk, tak tahan bau. Setiap hari dia kumpul najis anjing tu dia bakarnya, bagi satu taman perumahan semerbak bau dia. Petang pergi taman permainan kanak, dia lepaskan anjing dia. Bayangkan kan? Jadi kena masa tu pergilah operasi dengan polis, ada yang tangkap, ada yang tembak kan. Polis sabar tenang polis baguslah polis ni kan. Dia kata ada lain-lain cara tabik. Polis macam mana? Polis tabik macam ni sini ada yang macam ni tu, ada yang tarik macam tu. Ada satu agensi tu, bukan polis lah, tarik sup masuk dalam poket tu, tak tahu besar. Saya tak tahu besar, tapi bukan polis, lain. Saya tak nak sebut agensi mana, ya, tak nak sebut agensi mana. Ada yang macam ni, dia macam ni kan. Ada yang dua-dua pun ada keadaan. Macam tu lah. Tapi itulah, kalau kita tengok kan dari segi jasanya polis ni memang banyak lah. Itu sebabnya kata bila benteng agama. Kenapa? Sebab kita tahu polis diraja Malaysia. Kenapa ada diraja? Bila ada istilah diraja, mak kata dia letakkan raja tu sebagai nombor satu di dalam pemerintahan negara sebenarnya. Dia apa orang cakap itu kuasa nominal dari segi perlembagaan persekutuan. Tetapi raja tu di atas, dia merupakan ketua agama. Jadi agama tu bukan bermaksud dia menjaga agama Islam saja, tetapi dia menjaga dari segi kedudukan agama-agama supaya dapat dilaksanakan dengan aman dan harmoni di mana-mana bahagian persekutuan. Itu juga adalah tanggungjawab polis. Sikit-sikit mengadu polis, sikit-sikit polis saja yang nak kena jaga. Trafik pun polis. Polis tu kalau tengok dari segi motor yang round dekat KK tu, kita ingat tak kurang 500 anggota trafik tu. Zoom. Rupanya itulah orang yang sama pusing keliling tu supaya orang jangan nampak sangat dia tak ramai. Contoh macam tu lah. Adalah masa dekat Seremban yang polis beritahu saya. Dekat Seremban. Banyak polis ni bukan orang yang sama je. Kan? Tapi dia kata dia pusing-pusing biar dia kena round je tu, biar orang nampak dia. Betul. Kalau tidak masyarakat dia tak nak ikut peraturan. Hidup kita ni memang tak nak kita kena hidup berperaturan. Kata Nabi, dunia ni penjara bagi orang mukmin. Kenapa penjara? Sebab semua ada peraturan. Dalam penjara kan ada peraturan. Kan bukannya boleh keluar sesuka hati. Dia punya sel dia setakat tu je. Saya pergi dekat ada kompleks bangunan penjara lama, kompleks penjara Seremban. Bangunan lama, ada satu blok lama tu, toilet pun tak ada. Buang air dalam baldi je. Bayangkan 4-5 orang buang air dalam baldi. Pegawai penjara tu, dia dalam 2 jam sekali dia collect, pergi tukar, letak baldi lain. Cuci pakai air mineral yang besar tu, yang spritzer tu. Botol je lah, bukan air spritzer tu dia pakai kan, kau tak minum lah lepas ni kan. Tapi betul, kita tengok macam tu lah penjara. Itu tak boleh, ini tak boleh. Mana ada orang dekat penjara banduan tu boleh cakap, tuan kalau boleh hari ni nak nasi ayam, kepak air kepak. Mana boleh. Nak mati buat macam tu, tak boleh. Itulah dia. Jadi nak melaksanakan peraturan ni, kita perlu ada satu agensi, kita ada satu pihak yang perlu melaksanakannya, bantu untuk memantau perkara ni, itu pihak Polis Diraja Malaysia. Polis kadang-kadang bila buat Roblox je cakap, ni cari duit raya ni. Ada je orang nak cakap. Sedangkan benda tu mustahak, penting. Saya sendiri berapa kali kena kejar. Sebab nombor plate saya. Nombor plate saya SD313 SD313T. Bila dia rapat kena jadi S debat. Saya dah cakap dengan staf saya, jangan letak rapat-rapat. Kenapa letak macam ni? Polis kejar. Dan bila polis kejar, turun. Ustaz kata. Polis ni satu yang hebat, dia boleh bicara dia. Allahu Akbar. Dia kata, okey Ustaz, tukar Yang tak tukar lah. Okay. Selfie tu. Aku tak tu baik kata. Polis ni merupakan benteng agama. Dan untuk makluman semua, kalau kita tak tahu, polis ni, kepolisian ni dah start daripada bila? Kan masa khusus nak jadi polis dulu, takkan tak tahu.
Tapi biasalah penceramah ni kalau dia tanya, biasa ni dia jawab balik semula. Saya ingat masa saya ceramah maulud di Masjid Kuala Pilah tu, apa maksud selawat makcik? Apa masuk selawat? Menjawab makcik tu, nak ceramah lah, tanya pula dia kena marah tu. Betul. Kena marah. Nyesal tanya kan. Sebenarnya tugas polis ni dah bermula daripada zaman Rasulullah SAW lagi. Ketika zaman Rasulullah SAW, daripada Anas bin Malik menceritakan bahawa nama orang ni Qais bin Sa'ad. Qais bin Sa'ad pernah dilantik sebagai ketua keselamatan di kota Madinah, yang peranannya sebiji macam polis. Dan dia dilantik oleh Rasulullah sebagai mafhumnya bermaksud Qais bin Sa'ad pernah berada di hadapan Nabi SAW dengan tugas sebagai penjaga keselamatan pemerintah, jaga keselamatan pemerintahan. Semua nak kena jaga. Trafik nak kena jaga. Lepas tu belum cerita lagi, dipecah-pecah ke pula peranannya. Kan? Kadang-kadang kesian, polis ni kerja dah teruk. Mengendap, nak punya menyiasat yang jadi SB tu, menyapu-nyapu sampah tu. Sebab saya dapat tahu tu sebab apa? Saya pernah nak hantar klaim ceramah oleh Baka, BAKA, Badan Kebajikan dan Agama nak hantar klaim dekat Bukit Aman. Punya teruknya nak hantar klaim kat Bukit Aman ni, kena hantar sendiri sampai kat kaunter. Tak apa cik, handphone semua tinggal kat dalam kereta. Saya kena tinggalkan punya tu. Lepas tu saya nampak ada apek tua ni, ada Cina tua dengan dia buka topi dia letak pistol. Hui, ada pistol orang tua ni. Ada pistol, ada lencana. Rupanya menyamar dia SB punya. Baru saya tahu. Saya pun buat lah gaya macam kononnya macam aku pun SB ke. Masa tu belum Samsul Bakri. Saya masuk dalam nak hantar klaim punya pasal klaim ceramah. Masa tu kena Siborang, Baka Siborang, hantar ke Bukit Aman. Macam tu sekali azabnya, tak boleh masuk, tak boleh bawa tu, tak boleh ni. Bawa klaim 300 je kan. Bawa tu masuk, baru pergi sampai dekat resepsionis tu, dekat belakang. Cik, ada apa-apa yang bisa bantu? Itulah, saya nak hantar klaim. Tiba-tiba dia tegak berdiri macam ni. Saya kata apa-apa. Rupanya ketua polis negara lalu. Dengan aku pun sekali macam ni. Aku dia punya takut dengan kita orang biasa kan. Takut jangan main-main. Orang biasa ni takut dengan polis. Tak buat salah pun rasa buat salah. Aku dah lah IC semua tak ada ni. Semua dah kena ambil dah ni. Handphone dengan siapa kena telefon dia. Takut. Lepas tu hantar. Alhamdulillah. Macam tu lah kan. Polis ni punya disiplin tu saya tengok. Bukan senang kerja dia. Tu yang belum cerita lagi yang narkotik. Bahagian narkotik ni yang dadah ni. Mengintai daripada celah-celah semak tu, kena gigit semut apa semua. Nak menangkap orang ni menyeluduk dadah ni. Tak tidur tak apa, betul tak? Ya, punya teruk kerja polis ni. Orang tahu bukti dah ada. Menawar raya nak cepat je. Come on lah. Takkan tak ada bukti baru? Takkan tak ada. Bagi dia krimen ni. Lepas tu dia lantik pula lawyer yang handal. Dia panggil kita sebagai saksi. Pada waktu malam kejadian, bungkusan dadah tahu tengok warna apa. Dia pun tunjuk, betul ke ni bekas dia? Betul ke ni bungkusan? Rasanya iyalah. Rupanya salah. Sebab warna bungkusan aja terlepas pesalah ni. Mengendap tadi, bengkak kena gigit kerangka dekat celah peha tadi, tak habis lagi. Tapi pesalah dah dibebaskan. Itulah antara pengorbanan ni sebab nak jaga anak-anak bangsa. Kan? Ya, bukan senang. Tu belum cerita lagi penyeludupan. Polis tutup sini, dia pergi situ. Polis tutup jalan ni, dia pergi ikut sana. Aduh, itulah dia perangai kreatifnya orang yang bergelar penyenayah pada hari ni. Bukan senang. Tu belum cerita lagi anggota polis yang jaga roadblock ni. Yang jaga roadblock ni kena langgar. Budak-budak yang tak tanggungjawab ni, dia tak jumpa break masa tu. Betul. Tu sebab kalau saya lah menjadi Menteri Keuangan, saya akan nasihatkan Menteri Dalam Negeri agar menyediakan satu kertas kerja untuk upgrade jawatan dan tangga gaji semua peringkat.
Polis. Kau tak tengok cara aku cakap macam menteri ni? Mana tahu jadi angkat sumpah senator kan. Saya sudah tiba masanya kita naikkan gaji kira-kira 30%. Dan kita akan naikkan elan kritikal. Baru betul. Gaji tinggi baru dapat mengurangkan kemungkinan rasuah berlaku. Janganlah mengaku betul. Mana betul kau ambil rasuah kau cakap macam tu. Cuba fikir sebelum cakap betul tu. Sabar. Itulah dia orang perempuan. Tak sabar. Aduh hai. Nampak Jadi kita akan sarankan naikkan tangga gaji dia. Betul. Lepas tu allowance perumahan bagi supaya polis diselesa. Kan quarters tu, bagilah quarters tu macam standard perumahan guru-guru tu. Standard besar, ini kecil, sidai kain tersangkut rumah kawan bawah. Macam mana? Betul tak? Buat yang selesa untuk polis. Sebab polis ni peranan dia sangat mustahak kepada negara. Betul. Saya kat ni bukan sekadar saya nak bodek-bodek ke, betul-betul. Saya sendiri pun tak boleh nak jadi polis. Bila saya beroperasi, saya kata tadi pergi operasi rumah urut lah, pergi operasi serbu apa semua. Kadang bila tangkap pegawai asing sampai 2-3 pagi, saya dah boleh balik. Dah tangkap sampai balai saya balik. Pegawai immigration ambil report sikit balik. Polis yang paling lambat sekali. Tunggu sampai sudah reportnya, nak simpan dia dalam lock up apa semua, apa boleh buat. Kesian polis ni. Aduh. Ada sekali itu saya pergi serbu, paling tak boleh lupa serbu kedai tom yum. Dia kata kita syak dia ada pekerja asing kan. Pagi subuh kena tom yum, orang penuh kat kedai ni. Bila masuk dapur, tinggal api menyala. Api menyala, tak ada siapa masak pun. Mana putih orang ni? Orang kat luar ramai. Dia dah tahu awal. Dia tak boleh nampak. Dia dengar-dengar memang dia hilang dah. Hilang, api menyala. Tak ada orang, saya tak terbakar je dapur. Semua kerja yang teruk polis buat. Nak cakap apa? Itu pun orang cakap polis macam-macam. InsyaAllah Samsul Bat sentiasa, polis sentiasa di hati Samsul Bat, insyaAllah. Ya, saya ingat lagi, polis saya ingat bantu saya. Ada sekali saya kena ceramah 2 tempat serentak. 2 tempat serentak kena ceramah masa tu. Bergaduh. Saya pun terkejut. Macam mana banner dua-dua naik ni? Dua-dua banner naik. Satu dekat Shah Alam, satu dekat Melaka. Apa cer? Serentak pukul 8 malam. Macam mana Samsul Bat nak bagi 2 ni? Oi, bahaya ni. Macam mana nak buat ni? Suruh gundik-gundik. Akhirnya ceramah di Shah Alam dulu. Lepas tu baru ceramah dekat Melaka. Dekat Shah Alam 8 pukul 9. So dekat Melaka, dekat Masjid Tanah, kena sampai pukul 10. Macam mana? Maka pada ketika itu ada polis daripada Negeri Sembilan. Dia willing untuk escort saya. Macam tadi. Escort. Ke tepi semua kita. Terasa aku macam menteri. Saya duduk belakang macam ni. Kan? Ke tepi semua. Betul. Lepas tu, bila saya sampai dekat tu, dia kata, dekat mana tuan? Tuan dekat mana? Saya ni dah lepas dah Shah Alam ni. Dah mula dah masuk USJ ni apa semua. Tak apa tuan. Saya tunggu tuan dekat mana? Saya tunggu dekat R&R Dengkel. Lepas tu saya tuan kat mana dah? Saya dah nak sampai Dengkel. Tuan tak sempat tuan. Kita jumpa dekat Nilai. Dia kata. Sampai dekat Nilai, dia baru masuk susun Nilai. Saya dah lepas Nilai. Sudahnya aku escort dia. Dia ikut belakang. Betul. Sampai dekat Masjid Tanah pukul berapa? Sampai Masjid Tanah 10.45. Ceramah sampai tengah malam. Masa tu memang jadual saya itulah. Terima kasih polis untuk benda tu pun dia buat. Pada sekali tu saya ceramah kat perumahan polis kat Sungai Besi. Tuan dekat mana tuan? Tuan standby ya. Kita orang tunggu dekat tol Sungai Besi. Kita escort tuan. Masa tu saya naik Azia. Yang escort saya dua motor prono polis dengan satu kereta polis Preve. Escort Azia. Bayangkan yang escort lagi banyak daripada yang kena escort. Lepas tu lagi besar daripada yang kena escort. Memang ke tepi semua kereta. Tapi semua orang tak cakap, weh dia escort Azia telah. Tak, dia orang semua cakap, berani betul Azia ni ikut polis ni. Tapi itulah dia, polis ni banyak memudahkan, banyak bantu. Semua kerja-kerja kadang dia bantu, dia memudahkan. Itu sebabnya peranan dia adalah sangat penting. Ketika Saidina Umar bin Al-Khattab menjadi khalifah,
Beliau telah menyusun struktur pentadbiran demi memastikan kelicinan jentera pemerintahan dengan mewujudkan sebuah pasukan keselamatan bagi menjaga keamanan orang awam. Bahkan beliau sendiri turut serta dalam operasi rondaan pada waktu malam untuk melihat keadaan masyarakat dan menjaga keselamatan serta kebajikan mereka. Perkara ini bermaksud dalam sistem pemerintahan Islam, polis adalah institusi diwujudkan dengan peranan untuk menguatkuasakan undang-undang serta menjaga ketentraman awam dan keselamatan negara. Itu buat cerita tadi. Dunia ini penjara bagi orang mukmin. Dunia ini pada orang yang beriman, dia percaya pada agama, dia akan cakap memang penjara. Sebab apa? Semua kena ikut. Benda ni tak boleh, itu tak boleh. Makan, bukan semua benda boleh makan. Minum, bukan semua benda boleh minum. Contoh, air oren boleh minum ke tak? Boleh tak? Boleh, tapi puasa. Kau gagak lah kan? Benda tu halal tapi tak boleh minum disebabkan kita berpuasa. Nampak tak? Boleh pada waktu berbuka nanti. Boleh waktu berbuka tadi kita boleh minum, kita boleh makan. Ada peraturan, tak boleh makan sekarang. Tak boleh, peraturan. Dan Nabi sebut kebebasan yang sebenar pada seorang mukmin adalah kematian. Dah mati je baru tak ada peraturan. Itu pun babitkan polis juga. Kan? Nak kuburkan, nak apa ke dekat mana nak hantar, semua kadang-kadang polis pun terbabit juga, minta surat pengesahan daripada polis dan sebagainya. IC hilang pun jumpa polis, minta buat report polis dulu, buat report polis dulu, kan? Betul tak? Tengok macam-macam tu. Sebab saya kadang-kadang kesian tengok polis ni, kesian tugas polis yang sangat penting. Begitu juga kalau kita tengok jawatan polis ini juga setiap kali saya ingat dalam mesyuarat kan, saya dulu jadi pengarah undang, ada mesyuarat full council, polis akan bentangkan kadar-kadar jenayah, peningkatan berlakunya kes rompakan bersenjata, rompakan tanpa senjata, samun berkumpulan, macam-macam kan, apa merusuh di tempat awam, apa benda dah, apa ada istilah dia tu. Saya kata tengok rupanya banyak lagi kes jenayah. Macam mana? Takkan berakhir tugas polis ni, saya kata. Takkan berakhir tugas polis. Makin masyarakat maju, makin canggih pula. Tiba-tiba ada pula unit jenayah cyber. Jenayah cyber lagi bahaya. Jangan main-main. Jangan kau share gambar yang bukan-bukan kepada orang lain. Kau rasa kau dah delete, tapi sebenarnya dia masih ada di situ. Kan? Orang perempuan dia boleh check tu dekat phone orang lelaki walaupun tanpa memegang handphone kalian. Iya, hati-hati hati-hati. Saya kan, kalau saya umumkan naikkan gaji, saya naikkan apa kan, kalau saya lah, selain daripada itu saya akan umumkan kita akan ubah baju per cap yang buat tu. Dah lama betul kau pakai baju tu, daripada jauh tu. Per cap, orang tahu dah. Saya tak, sebab waktu saya ceramah dulu, pada dulu memang saya selalu buat ceramah dulu waktu sebelum saya jadi Samsul Debat. Saya selalu ceramah di mana? Di Maktab Polis Ceras. Kadang-kadang saya dengan pegawai pun sana. Saya memang selalu dulu. Saya seronok zaman lepas tu. Satu lagi, bila saya dah mula masuk jadi Samsul Debat dekat TV Hijrah, per cap antara orang kata penonton tetap lah untuk rakaman-rakaman dia mesti datang. Lepas tu macam tu, baju tu lah dia ada pakai. Aduh, daripada jauh tahu per cap. Betul, tapi betul saya dengar gitu ada. Itu sebab kan saya kata tanya suami suka macam mana kan. Abang suka makanan apa? Cuba cakap. Abang nak saya buat macam mana? Abang nak air apa? Abang cakap je. Dan kena tanya juga, abang suka saya pakai baju apa? Kat rumah saya cakap, abang suka sangat tengok kau pakai baju per cap. Makan. Pakai baju per cap. Tak payah pakai tudung tau, tapi pakai baju per cap. Abang suka sangat tengok, contoh pakailah kan. Contoh kan. Memang heran aku kalau suami dia suka kan, tahu kan. Kemudian bila berlaku kesesakan lalu lintas, anggota polis juga yang dibakar dengan terik matahari. Orang tahu marahnya, alah cepatlah polis ni, acik lepaskan belah sana je. Saya pernah dulu waktu saya balik kerja, saya naik motor. Kan kita celah, kita tak sedar depan tu ada polis. Celah, so break sikit dengan polis. Dia senyum, mesti baik dia tak marah aku. Polis ni, jaya kadang-kadang kritikal tu dia boleh sabar lagi. Dia bertenang lagi. Tuan jawab, okey, sehat okey. Betul? Iya, bagus you all. Nak pula jaga pula lalu lintas dekat kawasan ni. Dahlah Sabah jalan mencabar. Jalan berlekuk-lekuk, orang break pun macam sengit macam tu. Berzikir jalan Sabah ni.
pergi sempurna, pergi jalan-jalan dalam tu kan. Saya pergi sampai ke Pitas kan, Kampung Telaga tu. Ya Allah. Kenapalah jalan kampung kau macam ni? La ilaha illallah. Betul. Macam tu saya kata. Saya kata siapa yang kerja dekat Sabah ni jalan jauh, ya Allah Allah. Saya ingat saya pergi Sarawak pun pernah jadi. Tentu saya ceramah dekat mana tau, Sri Aman. Masa tu jalan Pen Borneo tak siap lagi. Pergi ke Sri Aman 4 jam perjalanan melekuk tu. Allah Allah Allah. Sampai sana terus berbuka puasa. Kata dia bagi aku makan apa? Obor-obor. Aku cakap apa hal kau makan obor-obor ni, saya kata. Kan? Lepas tu Ustaz, ni ada bubur pedas Sarawak, bubur pedas sampai isyak tak jumpa pedas. Rupanya bubur pedasnya tak pedas pun. Kan? Saya Ustaz buka puasa sikit makan. Saya memang tak makan banyak. Sebenarnya tak pening aku. Balik tu lagi sekali. Sebab nak balik kan. Sampai dekat Pasar Satu tu aku balun mi kolok 3 mangkuk. Kan buka puasa jamakkan dengan sahur sekali. Betul. Kadang-kadang itulah dalam kita sibuk-sibuk, polis ni sibuk jaga, kadang dia sendiri lambat berbuka. Ada 1-2 je lah yang awal berbuka sebab timing dia lain kan. Dia tak puasa. Ada polis-polis dekat negara tertentu, bukan Malaysia lah, negara tertentu, dia kalau lepak kedai kopi tu dia akan bincang, minta ilham, nombor apa keluar ni, bincang tu dengan geng-geng dia. Ada, tapi polis tu tak berlaku di Sabah. Tak berlaku. Semua polis baik-baik. Kalau nampak orang nak beli nombor ekor, kata tak apa hukumnya judi ni. Macam tu polis tu. Tu sebab saya kata, lagi satu nak elak speed trap. Orang nak elak speed trap ni, kita suruh baca dalam ni ayat dalam surah Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan fa asyainahum fahum la yubsirun. Baca ayat tu insya-Allah tak kena speed trap. Kena jugalah ustaz. Itulah kau silap. Polis dah baca dulu ayat tu. Kau tak nampak dia nampak kau macam tu. Kau ingat polis tak mengaji? Boleh mengaji tu. Macam tu lah kan. Jadi lepas tu orang menikmati juadah berbuka, polis tak berbuka lagi sebab polis nak jaga. Begitu juga hari perayaan. Minta maaf, Alung tak dapat balik tahun ni. Alung bertugas pula pagi hari raya. Bukan semua orang dapat cuti. Siapa yang tak dapat cuti tahun ni? Angkat tangan. Kau cakap betul. Siapa yang tak dapat cuti? Angkat tangan. Tak ada seorang pun boleh bekerja ni Pak. Oh, yang datang semua pegawai ke apa? Ni ada ni. Semua cuti lah. Semua dapat cuti. Aku baru nak cerita secara live biar nampak ada yang tak bercuti ni kan. Semua cuti. Kan 10% dia cuti. Oh, okey. Maknanya ada shift dia lah. Mungkin hari pertama dia ni kerja, hari kedua dia ni kerja lah kan. Betul. Saya tak boleh macam tu. Itu sebab saya tak layak jadi polis. Kan arwah abah saya dulu kata, kalau lah aku kerja tak boleh cuti raya, aku berhenti kerja, dia kata macam tu. Saya bukan suruh polis berhenti, tak. Tak. Tapi itu tanggungjawab you all bila bekerja dapat pahala. Dapat pahala sebab nak menjalankan, nak jaga hak ramai orang. Itu penting. Kepada yang dah dapat cuti, janganlah lupakan sahabat-sahabat di balai tu. Hantarlah makanan-makanan juadah. Kan? Tapi tahun lepas tak sempat ready kan sebab raya mengejut. Lemang tu tinggal buluh je. Tak sempat bakar. Tapi Sabah steady. Dah siap tarawih baru tahu besok tu raya. Kan? Sebab you all tarawih awal kan. Besok raya. Kan? Lebih pahala orang Sabah banding orang lain. Orang lain tarawih 29 dia, you all 30. Steady lah. Kan? Begitu juga menyambut perayaan dalam kereta Prona. Tadi macam dia ada bunyi dia kan. Ada satu. Dia apa beza? Dia ada beza ke itu? Dia ada beza ke? Tak adalah. Oh, ikutlah dia nak laju, dia nak apa terpulang lah. Ingat ada kod-kod tertentu kan. Mana tahu. Kemudian dalam bot Prona yang di Lambung Membak, saya tengok ada seorang sahabat saya tu dalam bot macam ni, pakai senapang dengan muka coloreng dengan ikat.
Kesian betul. Aku tengok muka dia kat luar elok, berteruk sangat mukanya. Sebab nak mengawal keselamatan perairan negara. Bayangkan. Sampai jam tu orang kena tahu pasal kerja polis ni. Jangan polis terjaga Roblox je. Banyak lagi tugas-tugas polis. Kan? Bertugas di pinggir bangunan, pagar, jalan bukit, beluka dan hutan. Tak ada siapa sangka ada Roblox kat celah hutan tu. Dia ingat tu jalan pintas, dia nak lari balik kampung ni, ada polis. Kan ramai yang konon dia nak cari jalan alternatif kan. Nampak polis Roblox ni, kau ikut jalan ni. Jalan ni clear, sekali polis ada kat situ. Dan begitu juga mengurus bencana. Bila bencana alam berlaku, anggota polis tidak mengenal waktu tidur. Dia tak tidur. Dia kan sebenarnya kena ingat tau. Kalau ikut dalam organisasi jabatan ni, mana-mana pejabat lagi tinggi pangkat, jangan main-main. Jangan main-main. Kalau yang pangkat yang rendah-rendah ni, mungkin yang penolong pegawai ke, yang biasa ni, mungkin apa nama istilah tu, bawah constable. Mungkinlah bawah tu dia akan balik, dia mungkin balik dalam on time lah. Dia balik pukul 5, pukul 6 kan. Lepas tu yang atas sikit tu, ketua balai, dia mungkin balik pukul 9 malam. Atas sikit tu dia balik pukul 10 malam. Kiranya kalau assistant commissioner polis memang tidur situ tu, tak balik dia. Macam tu lah kiranya. Lagi tinggi pangkat lagi tak balik. Agak macam tu lah kan. Tak maksud nak beritahu tanggungjawab besar. Besar tanggungjawab. Jadi apa-apa yang kena panggil, yalah Tuan Ketua Polis kena panggil. Kan? Dia pun telefon, salah datang, baik Datuk Seri. Datang terus pergi pejabat Ketua Menteri. Kena panggil. Dia bukan panggil kita yang pangkat kena-kena. Itu sebab kita jangan kecoh. Yalah kita ni pangkat kena-kena. Kita ni tak ada driver, kita ni semua ni. Kau kena ingat tau, yang lagi banyak, lagi tinggi pangkat yang kena panggil dia, bukan kita. Tolong panggil pegawai yang buat Roblox tu, tak. Dia akan panggil bos ni. Bos ni yang kena jawab. Kena faham. Dalam hutan ketika menuju bencana, tak mengenal waktu tidur, lapar dan dahaga. Malah ada tidak berpeluang untuk mandi dan bertukar pakaian hingga berhari-hari. Itulah uniform dia pakai. Sebab orang tak perasan pun. Tu uniform yang lain. Orang tak perasan. Orang tak perasan. Itu sebab saya waktu jadi ketua penguatkuasa dulu, saya jadi pengarah undang dan penguatkuasaan, baju uniform saya tu memang senang nak pakai, seronok. Dalam tu pakai t-shirt, lepas tu pakai baju tu, atas pangkat dengan ni. Itu sebab uniform ni tidur pun kena pakai sebenarnya. Tunjukkan kita polis, pangkat sampai ke lengan. Paku kiri kanan, pasak tajam, sap tu masuk tu, sebahagian daripada tugas. Betul. Jadi demikianlah berat tugas anggota polis terhadap masyarakat dan negara. Dalam kalangan anggota polis ramai yang tercedera, ada yang kehilangan nyawa, malahan ada juga berkorban macam-macam sehingga kan cacat anggota dan sebagainya kerana menjalankan tugas. Itu sebabnya saya kata polis ini bukan tak buat kerja, bukan, tetapi sebenarnya masyarakat terlupa untuk menghargai polis. Malahan kepimpinan negara perlu mempertimbangkan untuk memperkasa supaya kemudahan asas dan juga keperluan peribadi anggota-anggota polis terjaga dan terbela. Kita menyambut hari polis, maka setiap kali hari polis perlu ada insentif-insentif baru diumumkan untuk pihak polis. Itu saranan saya kepada pihak pemerintah. Faham? Tengah live ni, ada menteri tengah tengok ni. Saya mana tahu. Iya. Bagi menghargai jasa penyaut awam, maka dengan ini diumumkan bahawa insentif kewangan sebanyak RM700. Alah. Dia ada 3 respon. Respon pertama, baik, tak payah. Respon yang kedua, bolehlah, dulu 500, tahun ni dapat 700, bolehlah naik sikit. Yang seorang lagi tu berlari dekat mesin ATM tu, dia cocok, belum lagi baru umum. Betul. Itu kalau saya sebenarnya, iyalah kita syukur-syukurlah, tapi dah sampai masa penyok-penyok awam semua kecoh pasal KWSP. Sebab apa? Kita tahu rakyat susah. So kenapa umum 700? Bagi menghargai jasa penyewa awam, dengan ini diumumkan bahawasanya satu insentif kewangan bonus untuk hujung tahun bagi membantu untuk
membantu penyara anak-anak, persekolahan anak-anak. Dan begitu kita umumkan sekurang-kurangnya setengah bulan gaji dan tambahan RM1,000 untuk mereka yang bergelar anggota keselamatan, polis, JPJ dan sebagainya. Oh betul. Tak, ini contoh, kau jangan tepuk, bukan aku menteri ni, sabar. Bawa bertenang. Okey kan? Maka masyarakat pula, tapi kita kena faham, bila kata polis menjalankan tugas-tugas ini, perlu juga kerjasama daripada masyarakat. Kadang-kadang dia ingat polis ni tak nampak ke, polis ni tak bantu. Kadang-kadang rumah kena pecah masuk, dia ingat polis ni kena ready untuk dekat rumah dia je, sedangkan nak jaga banyak tempat. Kecuaian kadang-kadang pemilik rumah kadang-kadang pun masalah juga kan. Kunci rumahnya cukup mudah nak diterobos masuk kan. Lepas tu ruang dan peluang meninggalkan barang-barang yang berharga dalam rumah. Sendiri punya salah. Saya dalam rumah saya kena pecah masuk, berterabur. Saya keluar rumah hantar isteri pergi hospital. Saya dah kahwin tau. Hantar isteri nampak macam ni, kepala macam berhasrat ni, saya kena cakap lah ya, kena cakap. Saya hantar dekat apa? Saya hantar dekat hospital sejam je tuan. Sejam. Balik rumah saya tengok, saya rasa dekat grill tu dia ada 2 telinga untuk pasang Solex tu. Bila saya buka, saya sampai tengok tinggal 1. Terasa aku kunci 2 tadi. Dia ada 2 telinga tadi. Tinggal 1 je. Saya buka, masuk dalam tengok kipas tu terbuka. Lepas tu kunci yang tersangkut dengan kunci-kunci rumah tu, aduh, berterabur. Okey, saya terus pergi ke belakang. Saya cakap dengan anak saya, ada anak saya kecil, jangan masuk dulu, tunggu. Saya takut bertembung. Saya pun cuba capai, tengok, oh, pistol tak ada. Tak apa, saya pergi lalu, saya masuk lah. Dia terpengaruh dengan movie ni. Saya masuk bilik anak saya, pintu almari semua terbuka. Tapi saya tengok dia tak usik. Saya pergi dekat dapur, tak ada apa-apa. Tapi bila saya pergi bilik satu lagi pun tak ada usik apa. Tapi bilik saya macam baru kena selongkar, habis botol rabur. Saya pun telefon isteri saya, sabar banyak-banyak kan. Dia pula kebetulan siap letak label tu, barang kemas dia yang itu, yang ini, siap, tinggal label aja. Habis, selesai. Jadi kita pun ada je, takkan tak boleh tengok CCTV rumah jiran lah apa. Dia bukanlah semudah itu. Tapi polis dah menjalankan tugas dia. Nak pula hari ni lagi mencabar. Orang menipu bukan tipu ni je, orang tipu umrah, orang tipu ni scammer dekat luar ni. Scammer berapa banyak, online order, bayar, barang tak dapat, rupanya scammer. Aduh kan. Sekarang ni zaman orang ni ambil kesempatan. Jadi masyarakat tidak boleh bersikap sepi, tidak boleh membisu, memejamkan mata, memekakkan telinga dan melepaskan semua tanggungjawab ni kepada pihak polis. Polis ni terlalu banyak tanggungjawab yang nak dijaga. Bukan makna polis tak buat, polis buat kerja dia, tapi kita juga kena mainkan peranan bagi membantu polis di dalam menjaga keselamatan negara dan ketenteraman awam. Maka anggota masyarakat kena tampil bantu polis untuk sama-sama mencegah jenayah. Sebab polis ni memang benar, dia merupakan benteng agama, nusa dan bangsa. Tetapi orang ramai juga perlu membantu kan? Menyampaikan maklumat-maklumat. Contohnya, jika terlihat perkara-perkara yang mencurigakan, perkara yang dirasakan mengancam keselamatan negara, mengancam keselamatan masyarakat, maka boleh, ni saya nampak ada orang disyaki ni, polis akan datang tengok keadaan di kawasan persekitaran. Seperti mana yang telah disebutkan oleh Allah SWT dalam ayat yang kedua surah Al-Ma'idah, bermaksud, hendaklah kamu saling membantu dalam perkara kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah kamu saling membantu pada perkara dosa, maksiat dan permusuhan. Mana bantu-membantu. Begitu juga Rasulullah SAW juga bersabda, sesiapa antara kamu yang hendak melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangan. Yang melihat kemungkaran, hendaklah dia mengubahnya dengan tangannya. Kuasa, mana dengan kuasa yang kita ada, itulah yang polis lakukan. Dengan kuasa yang ada, dia cuba cegah mana yang dia boleh buat. Kadang-kadang polis pergi tangkap, rupa-rupanya tengok budak bawah umur, budak mencuri bawah umur. Polis pun kadang nak tangkap, fikir masa depan budak ni. Itu yang ada satu program yang ramai tak tahu dulu. Pernah ada, selain pada PLKN, ada satu program nama dia PJKN. Saya rasa polis tahu kot, PJKN, Program Jati Diri Kesukarelaan Negara. Macam PLKN, program apa? Latihan khidmat negara kan.
di PJKN, Program Jati Diri Kesukaraan Negara. Saya dijemput 3 siri ceramah tempat ni. Saya pergi, dia kadang buat kat Melaka, kadang ada di Johor, ada di Perak. Tahu apa program tu? Rupanya PJKN tu dihimpunkan budak yang masalah, yang ada dah rekod polis. Dia diwajibkan datang seminar tu dalam 3 minggu. Lepas 3 minggu nampak dia dah janji dia nak berubah, dapat motivasi, maka polis akan padamkan rekod dia dekat dalam kes polis tu. Sebab fikir masa depan dia. Kalau dia kena cop tu, besok dia nak kerja, masa depan dia masuk universiti pun susah. Itulah kadang polis ni nak kena fikir tu juga. Dia bukan semua dia tangkap. Polis ni pun bukan tak ada hati perut. Polis ni pun kena fikir, ni kalau buat kasihan. Kadang-kadang bergaduh suami isteri pun report polis juga. Sudahnya polis, sabarlah banyak, sabar. Itu belum cerita lagi, nak cop sijil, pergi balai polis juga. Saya lah tu. Saya dulu masuk debat, masuk pidato. Saya ingat saya pergi kat balai polis dekat seksyen 6 Shah Alam. Saya nak minta dia cop, saya boleh tak tuan tolong copkan sijil saya nak minta kerja ni? Boleh. Tahu tak buku sijil saya berapa banyak? 2 folder file tu. Macam tu lah, tebal, boleh tebal betul Ustaz ni. Kepala otak kau sijil banyak macam ni. Dia marah aku. Dia marah saya. Maaf tuan, tak apa tuan, biar saya cop tuan sign. Ha, boleh. Saya yang cop dia, tak apa, saya bagi cop, dia bagi dia. Dia sign. Sebab saya terang, wallahi saya cakap dalam, bukan saya nak ambil hati polis lah. 2 kali saya nak sambung belajar di universiti, nak ambil diploma, nak ambil degree, cop pengesahan sijil saya semua balai polis. Saya nak minta kerja, cop balai polis. Aku seronok betul, ketua balai, seronok betul aku. Betul, bukan saya nak cakap bohong, betul. Wallahi ini dalam surah bulan puasa aku sebut ni. Bukan kan dia saja nak bodek-bodek kita. Tidak kan, betul. Betul. Tadi saya tak minta pun escort tu tadi. Terima kasih lah. Saya bahagia sangat dah rasa. Kan? Selalu-selalu lah panggil datang sini. Kan? Selalu-selalu. Kan? Terima kasih banyak. Betul. Ubah dengan kuasa. Kalau tak mampu dengan lisan, percakapan, menasihat. Dan kalau tak mampu adalah dengan hati. Sebenarnya demikian itu adalah merupakan selemah-lemah iman. Hadis riwayat Muslim. Hubungan polis dengan rakyat ibarat aur dengan tebing. Semuanya saling perlu memerlukan antara satu dengan yang lain, mengukuhkan antara satu dengan yang lain. Kerjasama pasukan polis dan masyarakat yang menjadi jalinkan secara erat dapat membantu usaha membasmi jenayah. Bukan jenazah, jenayah. Kita mampu basmi jenayah ni kalau kerjasama tu ada. Kadang-kadang kita tak tahu. Sekarang ni ya Allah, bila tengok berlaku masalah kerja dekat-dekat nak raya ni lagilah, sebab orang dalam keperluan. Polis akan beritahu dalam mesyuarat. Saya ingat mesyuarat tindakan jenayah ni dia akan sebut kenapa pattern dia tiba-tiba meningkat. Sebab menjelang raya orang semua nak cek duit raya, orang nak cek jalan senang. Masa itulah polis pun kena bertindak. Kan? Begitu juga dengan suasana jenayah yang semakin canggih dan kompleks sekarang pun menyebabkan polis pun kena bertindak sejajar dengan peredaran masa dan zaman. Sekarang ni jenayah cyber, kan? Jenayah cyber cukup teruk. Bayangkan orang boleh rekod video, dan dengan rekod video tu pula orang boleh tengok balik daripada tempat lain. Saya cerita pernah sekali saya punya phone ni, dalam phone saya bahagian galeri tu hilang. Gambar-gambar video semua hilang. Ui, apa saya hilang ni? Saya telefonlah kawan saya. Kebetulan pula dia ada kawan-kawan yang memang bahagian forensik IT ni. Dia pula dia cakap dia ada kawan dia boleh tolong. Sebab dia tengoklah jenama phone kita. Jenama phone kita kan Sam tu lah kan, yang Sung tu. Macam tu lah. Saya tak nak sebut jelas sebab dia tak taja ceramah kita hari ni. Jadi dia bekerja tu dekat bahagian tu, bahagian telemarketing tu, bahagian yang syarikat Sam tu, dekat Singapura. Daripada Singapura dia telefon saya. Okey, assalamualaikum Ustaz, Ustaz punya ni barang-barang hilang yang dekat dalam phone. Okey Ustaz, tak apa Ustaz tekan loudspeaker Ustaz. Saya tekan loudspeaker. Ustaz letak je. Saya pun letak telefon tu, saya letak. Ustaz tengok ya, bergerak semua. Yang ni nak tak? Dia kata bergerak tu, dokumen ni nak tak? Yang ni nak. Ustaz, nombor akaun jangan simpan kat sini tu. Sunap dia bulatkan. Jangan Ustaz, kau nampak nombor akaun aku tu. Ustaz ni siapa Ustaz? Yang ni siapa? Ni Ustaz ni gambar-gambar Ustaz sebenarnya Ustaz dah ter-delete kan, dah termasuk dekat folder yang ni Ustaz. Tak apa, saya masuk balik. Saya tengok sambil berbual dia boleh buat ni daripada Singapura. Bayangkan. Saya tak nak beritahu orang perempuan lebih lah, sebab dia akan cari kesian tu. Kita tengok kan? Orang perempuan jangan buat macam tu tau. Jangan buat macam tu. Sebab ramai yang perempuan ada sekarang ni, dia boleh pula letak tab nak tengok suami pergi mana. Jangan macam tu. Hubungan terbina atas dasar kepercayaan. Faham?
Nak pula. Banyak kajian menunjukkan makhluk yang paling jujur dalam dunia ini adalah lelaki. Dah lah lelaki, polis pula tu. Iya. Jadi kan cakap jujur kau kecil hati. Kau buta, kau tak nampak badan kau macam mana. Tak kan jawab macam tu kan. So kita pun jawablah, yang walaupun gemuk, abang sayang. Mana betul lah gemuk. Salah. Kau tak boleh jawab macam tu. Ini bukan gemuk, tapi kurang kurus. Sama lah tu. Sama juga. Jadi dia akan cakap yang orang buta dia cakap yang gemuk. Kurus lah ni. Ya ke bang? Itulah. Tak rasa dah. Ingat tau, orang perempuan jangan, walaupun kapasiti kita adalah salah seorang ahli per cap, tidak bermakna kita boleh buat jangan buat macam tu. Percaya, kena percaya pada suami. Okey, percaya. Suami ni kalau dia pergi tempat yang pelik-pelik tu, maknanya dia dijalankan tugas. Faham? Ada aja kan? Iya. Saya tengok muka pun tahu beriman semua. Dengan tahap tu korang ni tu, ada je dia tak percaya. Lelaki kau percaya sangat. Ada jangan. Kau cakap tu doa. Ni lelaki dia fikir ni, macam mana nak gembirakan hati isteri aku untuk kali ni. Iya. No. Cuba sangka baik. Itulah kan. Kemudian begitu juga terdapat beberapa perkara yang masyarakat perlu lakukan untuk bantu polis. Polis dalam menjaga benteng ni, masyarakat peranan apa? Segera laporkan kepada pihak polis jika terdapat perkara yang meragukan. Makluman awal sangat membantu. Jangan nantilah tak, jangan tangguh-tangguh, kena beritahu. Tu sebab bayangkan polis kerja tak tentu masa kan, pagi, petang, malam, kadang-kadang tak balik berhari-hari. Mulalah Syah, ada perempuan lain dah tu. Jangan. Itu semua fitnah yang sangat merosakkan perhubungan. Suami tak angkat call, maknanya ada urgent. Sabar. Lepas 5 hari baru call. Kan? Ya. Ni nak bantu. Takut sangat dia. Jangan dia ada perempuan lain, ustaz. Saya bukan percaya sangat, tiba-tiba dah kahwin. Astaghfirullahalazim. Benda baik kan. Ada lagu awal. Ramai yang tak tahu tau, sebenarnya hari ni ikut peraturan undang syariah di Malaysia, seluruh Malaysia saya just beritahu je tau fakta. Orang lelaki boleh berkahwin lebih daripada satu tanpa keizinan isteri pertama. Tak perlu. Tak, ini bukan hasut. Tak, saya beritahu fakta. Menjawab tetap menjawab. Menjawab tetap menjawab. Itu belum pakai baju perkap itu. Kalau pakai baju perkap pun tak tahu dia jawab macam mana. Tapi betul. Karena tak perlu. Cuma tinggal lagi, kalau dari segi undang-undang syariah ni, dia akan panggil juga isteri pertama. Kan suami kamu nak berpoligami, apa pandangan kamu? Dia akan tanya. Itu aja. Saya tak boleh terima, hati saya sakit. Mahkamah akan luluskan. So orang perempuan, bahawa ni saya beritahu hak orang perempuan kena beritahu fakta. Saya bantah poligami untuk suami saya ni. Kenapa pula? Saya bukan orang yang menentang poligami. Saya okey, saya setuju dengan poligami, sangat bagus. Cuma tak sesuai untuk suami saya. Kenapa pula? Gaji dia pun tak cukup yang hari. Nak sarut boy. Betul. Sabar. Aku bukan cakap engkau. Perempuan ni cepat dia. Sabar dulu. Cakap fakta lah. Sebab saya bimbang kalau diberikan keizinan dia akan mendatangkan mudarat bukan hanya pada yang bakal dikahwini, termasuk juga saya. Hakim pun minta penyata gaji. Hakim pun tengok apa tanggungan-tanggungan. Mungkin hakim akan tolak permohonan dia. Macam itulah saya beritahu. Ya, tapi dia bukan minta izin, dia hanya tanya pandangan. Kalau izin tu macam wajib mesti sign kan? Tak perlu.
Okey. Ni saya kena beritahu maklumat ni, fakta supaya orang perempuan boleh bersedia, kan? Sebab menurut kajian hari ni, seorang lelaki bersamaan dengan 13 orang perempuan. Bayangkan, satu lelaki 13 perempuan tau dalam Malaysia. Dah lah yang sikit tu tadi sibuk nak jadi perempuan juga. Kau tengok depan dekat KK dia, kau tengok perempuan abang pening berlaku. Saya pergi sekali, saya pergi makan kuih tiaw dekat Taiping. Ada dua maknyah tu duduk dekat meja. Dua bobol ni sudah marah. Aku kata sudah kata. Aku duduk sebelah tu, saya dengar. Dengar dia. Gerak, mesti picit-picit. La ilaha illallah. Ya Allah akbar, aku kata. Saya ni jenis memang saya tangkap apa orang cakap. Saya lalu tadi bukan saya tak dengar. Tingginya saya dengar. Kau mengumpat aku dalam surau, baru dengar. Bila duduk tadi kan, saya duduk macam ni kan, ada cakap tu, dalam TV nampak tua kan, kau hajar tu. Tapi saya maafkan lah, itu masalah. Yang kedua, pastikan nombor talian kecemasan. Kedekat peti ais tu dah letak dah nombor-nombor kecemasan nak dihubungi, kebakaran ke apa ke, termasuk juga pecah masuk ke apa semua, nampak meragukan kat rumah sebelah. Ada sahabat saya, dia pengarah bahagian sukan dan rekreasi. Dia baru pindah rumah tu, besok tu pindah balik. Esok tu ada satu lori reverse, punggah barang masuk dalam lori balik. Jiran kata, aku semalam pindah balik. Rupanya pompak clear rumah tu, satu benda pun tak tinggal. Bayangkan, dia boleh pernah berlaku tu. Ada satu kes lagi yang pelik lah. Saya, itu pun sampai polis datang kan. Ada anak-anak hari ni, anak-anak sekolah, dia boleh buat apa tau. Dia mengaku dengan kawan dia anak orang kaya. Ayah dia kerja pegawai bank, mak dia pegawai dekat pejabat sekian-sekian. Dia buat apa? Dia pergi kat satu rumah orang kaya ni. Bila tahu ada orang gaji je, bos apa ni, tuan rumah tak ada, dia kata saya dah cakap dengan tuan rumah dah nak buat kajian. Yang orang gaji tu kata ingat, iyalah, dia buka lah pintu. Dia panggil kawan dia masuk, ajak kawan dia beraya rumah tu, dia mengaku tu rumah dia. Bayangkan budak-budak sekarang form 4 boleh buat perangai macam tu. Lepas tu bila mate tu tengok, orang gaji ni tengok, dia siap buka peti air, sambil air hidang dekat semua bagi apa tu, dia cari makanan-makanan, bagi biskut apa semua. Masa tu orang gaji tu dah rasa lain macam. Dia telefon bos dia. Bos dia kata mana ada, bos dia marah. Lepas tu polis tangkap, punggah budak-budak tu bawa. Dengan budak-budak yang duduk minum tu, semua kena bawa pergi balai. Betul. Tak, mana nak tunjuk jenayah sekarang ni dah macam pelik-pelik lah. Kan? Betul lah, pelik. Semua melibatkan polis. Kesian polis ya. Kan? Begitu juga di tempat-tempat awam, perhentian bas, stesen kereta api, lapangan terbang, orang ramai, hospital, sekolah, semua ada senarai-senarai nombor kecemasan ni. Ketiga, melibatkan diri dalam program pencegahan jenayah anjuran pihak polis. Kena datang, polis akan beritahu macam mana, macam ni teknologi sekarang macam ni. Yang ni orang boleh duplicate kunci kita, senang aja. Kadang-kadang tu sebabnya bila ambil gambar, bila tunjuk okey, ambil gambar mula ambil gambar biasa. Kan, tiba-tiba hujung tu free size. Apalah free size? Sebab bukan freestyle ke? Kecil hati orang yang lebar tu, macam mana nak free size kata kan? Tak, bila free size tu ada orang yang tunjuk good. Ingat, kita jangan tunjuk begini, tunjuk macam ni. Jangan bagi cap jari kita dekat orang. Betul, ada orang dia guna kamera, dia memang canggih, dia boleh ambil tu cap jari kita. Jangan, dia boleh guna untuk tujuan memalsukan dokumen dan sebagainya. Tiru tanda tangan. Ada seorang sahabat saya perempuan, bekas suami dia menggunakan duit isterinya, keluarkan duit beberapa peringkat pakai cek, tiru tanda tangan isi sebiji, tunaikan cek, clear duit dekat dalam bank, habis, sudahnya bercerai. Tapi isteri menanggung hutang macam-macam yang dibuat oleh suami tidak bertanggungjawab. Ada, tapi nak report polis, macam mana benda dah jadi kan? Bukannya semudah itu kes di mahkamah, bukannya sehari dua kan? Kemudian begitu juga kadang-kadang polis ni kata, adik polis ni rasuah ni, pilih kasih, mentang-mentang lah orang tu dia tangkap lah orang tu, orang ni dia tak tangkap pun. Silap. Dia tak tahu prosedur orang akan cakap macam tu. Dia tak tahu adanya kertas siasatan yang kena buka dulu. Dah buka kertas siasatan tu, hantar pula pada pihak penawaan tengok pula mana lagi tak cukup.
Pendakwaan pula kena minta izin dakwa pula dulu daripada public prosecutor. Public prosecutor tengok okey boleh dakwa, sila teruskan dengan tindakan pendakwaan, baru kita dakwa. Bawa pergi mahkamah, dapat tarikh pula. Dapat tarikh orang ni tak boleh datang, tangguh pula lagi. Benda-benda tu semua ada prosedur. Dia ingat semudah macam kita duduk dalam hutan ni, main bagi buat je suka, buat je lah apa yang kau nak buat. Tak, semua ada peraturan. Polis tu, ada lah polis, tak ada dia tak kami tindakan lah ni semua orang-orang ada kedudukan ni dia biasa. Salah. Bila sampai satu tahap, bila nak ambil tindakan, dia tidak mengenal saudara mara, kawan-kawan, rakan taulan, tindakan tetap akan diambil. Kan? Saya sendiri pun kalau kena jawab soalan, jawablah, pergilah, duduk je jawab soalan. Ya, buat macam mana? Kan? Polis hanya menjalankan tugas dia, kita kena faham. So bagi kerjasama kan mudah, macam tu je lah. Kemudian begitu juga Jawatankuasa Pembangunan Keselamatan Kampung, Jawatankuasa Penduduk, bantu memberikan, menyalurkan maklumat kepada pihak polis dan maklumkan apakah tindakan-tindakan yang dibuat nak bantu polis. Jangan main buat aja. Kita dah tubuhkan unit kita sendiri, kita ada seksyen keselamatan, seksyen narkotik kita tu. Kau lah lagi teruk pada polis apa? Kan? Tapi kena maklumkan. Contohnya bagi tahu kat balai, insya-Allah pada hari raya nanti ada 5 orang yang kami tugaskan jaga keselamatan kawasan. Jadi polis tahulah siapa dia dan ada nombor telefon dia, siap telefon. Jadi so macam mana kawasan, perlu tak kami datang? Boleh bantu ringankan tugas polis. Begitu juga menunjukkan penghargaan kepada polis dengan menghulurkan pertolongan dan bantuan membolehkan mereka bertugas lebih cekap dalam bentuk dibenarkan perkhidmatan tidak bercanggah dengan undang-undang. Itu sebabnya kalau tengok pada bulan Ramadan ni ramai orang hantar makanan dekat balai polis kan, hantar dengan PK, ada yang bertugas sampai ke pagi tu, hantarlah. Sian dia orang bertugas dekat balai tu, yang insya-Allah hantar je makanan. Hari ni hantar mi goreng, esok hantar nasi goreng jantan, ada telur jantan lah, macam tu kan. Lepas tu hantar pula mihun goreng Singapura, hantar setiap malam 10 malam takhir, manalah tahu kena pula malam tu malam Al-Qadar. Dan begitu juga kalau kita tengok, kita juga menjaga hubungan dengan Allah, menjaga hubungan dengan masyarakat. Hablum minallah, hablum minan nas, kita nak jaga semua. Jadi makna kata sistem pemerintahan Islam, polis ini adalah merupakan satu institusi yang sangat penting demi untuk menjaga kebajikan, menjaga keselamatan dan menjaga tata cara masyarakat agar terus mematuhi peraturan dan undang-undang. Sebab kalau masyarakat kita tidak mematuhi undang-undang dan meletakkan undang-undang di tangan mereka sendiri, maka tentulah negara kita akan menjadi kucak-kacir dan huru-hara. Itu sebab apa yang polis kena lakukan, pertama jujur dalam melaksanakan tugas. Jujurlah dalam melaksanakan tugas. Sebab Allah Ta'ala mungkin tak bagi kita pangkat yang tinggi, mungkin tak bagi kita gaji yang besar, tapi Allah bagi kita keberkatan dalam hidup kita. Mungkin bagi anak-anak berjaya, bagi keluarga yang bahagia, bagi keluarga yang berkembang biak menjadi masyarakat yang baik. Kemudian begitu juga yang kedua, apa yang perlu ada adalah amanah. Tolong jaga amanah. Jangan kita memanipulasikan. Kadang-kadang kan ada pembekal-pembekal berbangsa Cina pada dekat-dekat musim perayaan datang ke balai untuk submit apa-apa kan. Tak usahlah kita cakap tak ada limau ke tahun ni. Janganlah macam tu. Ya, tolong jaga amanah kita. Kita akan menjalankan khidmat kepada semua orang tanpa mengira siapa. Dan menjalankan, melaksanakan undang tak kira siapa. Itulah dia amanah. Ketiga, jagalah hubungan yang baik sesama anggota, sesama masyarakat. Jaga. Sebab itulah yang menjadi asas kekuatan pihak polis untuk melaksanakan tugas dengan lebih mudah dan lebih berkesan. Kemudian percaya pada hikmah. Jadi polis ni kadang ada cakap, aku kerja berpuluh tahun, aku macam tu juga. Jangan. Percaya pada hikmah. Tanam tabu di tepi rumah, cabut ubi sampai ke akar. Kalau hidup membaca hikmah, selaut garam terasa tawar. Tentu ada kelebihan-kelebihan tentu Tuhan nak bagi kat kita. Tuhan bagi isteri kita cantik, mungkin macam tu. Tuhan bagi suami yang romantis, mungkin macam tu. Tuhan bagi anak yang ramai. Dalam balik-balik daripada kerja, beranak, bini. Kan tu sambil balik kerja tu 10 anak tu belum betul-betul lagi tu. Gurau baru tu. Kan bayangkan anak ramai. Tu pun rezeki Tuhan bagi. Tuhan tak bagi naik pangkat, Tuhan bagi dah lah anak ramai, berjaya pula tu. Lepas tu dalam 10-15 tahun lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dalam grup family. Untuk makluman anak-anak ibu sekarang dah pun masuk 25 hari bulan. Masih ada yang belum bank in duit bulan ini. Ayat bawah tu, sila abaikan mesej ini sekiranya bayaran telah dibuat.
Macam itulah. Percaya pada hikmah. Ada hikmah kita bekerja jadi polis, kita jadi anggota polis. Jangan letak aku ni bekerja sebab nak dapat ganjaran dan pengiktirafan manusia. Jangan sia-sia. Kita akan kecewa. Aku kerja sebab Nabi aku boleh naik pangkat. Tak. Kerja rajin-rajin, yakin Allah akan bagi yang terbaik untuk kita. Kalau kita yakin macam tu, percayalah macam-macam kebaikan kita akan dapat. Kita dapat isteri yang pandai masak. Betul. Lempar-lempar jadi ya. Lempar sayur jadi daging. Macam mana nak buat tu? Hebat betul kan? Lempar ayam jadi seafood. La ilaha illallah. Macam mana dia buat tu? Contohlah. Maknanya kehebatan orang perempuan. Tuhan bagi hikmah macam-macam. Ataupun dapat bagi suami yang sangat bertanggungjawab kan? Balik rumah tak pernah tak bagi duit belanja. Balik rumah ada je makanan bawa balik ya. Abang balik ni bawa makanan lambang kasih sayang kita. Ha? Abang bawa kuih apa? Kuih kapel. Ha? Mana ada kuih kapel abang ni? Cuba tengok. Kuih cakoi. Kuih cakoi kan kapel betul tu. Gembira dia. Percaya pada hikmah. Seterusnya bertanggungjawab. Jadilah anggota yang bertanggungjawab. Siapkan tugas sampai selesai. Jangan buat kerja separuh jalan. Nantilah, biarlah, besok-besok lah. Tak, buat dengan terbaik. Kemudian apa? Seterusnya adalah respon pada masyarakat. Respon pada setiap aduan. Respon pada setiap masalah. Jangan biarkan dia tak apalah tu kan. Biarlah, tak boleh buat apa dah tu. Biarlah. Jangan. Ambil tindakan yang setakat kemampuan kita dan departmen kita. Dan seterusnya, dalam melaksanakan tugas kita kena ada orang kata disebut sebagai istiqamah. Keberterusan. Konsistensi. Tidak boleh bersikap terpilih. The state of being whole and undivided. Mana bersifat penyeluruh dan tidak pilih kasih. Kita akan buat, ambil tindakan dengan sewajarnya. Dan pada zaman ini semua anggota polis kena cepat. Kalau lambat kita akan ketinggalan. Kedua, kena hadir pada peluang-peluang yang baik. Seterusnya apply. Apa ilmu-ilmu yang kita ada, apa maklumat yang kita ada, apply. Gunakan sebaik-baiknya. Kemudian mantapkan pengetahuan kita. Berapa ramai polis yang sambung belajar. Kalau tak sambung, tambah ilmu, tak ada masalah. Kain songket benang sutera, lilit sebelit buat selempang. Ilmu yang banyak jadi cahaya, walaupun sikit menjadi terang. Belajar. Cantik teluk pantainya landai, tambat perahu tepi kuala. Biarlah buruk kain yang dipakai, asalkan penuh ilmu di dada. Tuntut ilmu selagi mampu. Belajar ilmu itu, belajar ilmu cyber, belajar ilmu komputer. Macam mana ni? Macam mana orang hack? Hari tu YouTube saya tiba-tiba kena hack. Tiba-tiba dia keluar Tesla je. Syarikat Tesla punya cerita. Dan saya buat laporan dalam seminggu juga saya hilang YouTube saya. Orang nak tengok live minggu tu tak boleh. Saya buat aduan. Saya tanya kena buat report polis tak? Tak perlu. Nak buat boleh juga kata. Hilang. Akhirnya YouTube bantu saya. YouTube hack balik daripada orang. Baru saya dapat balik hari ni. Itulah makna kata sekarang ni zaman-zaman dah berubah kan. Macam itulah. So makna kata apply. Mantapkan pengetahuan kita. Seterusnya profesional. Jangan campur aduk tugas dengan peribadi. Waktu peribadi. Tugas betul. Family dah jadi kemudian. Kerja dulu. Tapi kalau melainkan family emergency, yes lah, faham lah. Kan? Seterusnya apa yang kena ada? Kan? Seterusnya yang kena ada adalah iltizam. Bekerja dengan bersungguh-sungguh. Sebab Nabi sebut, Prophet Muhammad sebut, sesungguhnya Allah sangat suka hambanya kalau melakukan satu amal pekerjaan, dilakukan dengan baik, teliti dan sempurna. Baik, teliti, sempurna. Buat kerja betul-betul. Seterusnya organize, susun itu strategi tugas-tugas nak dilaksanakan. Itu sebab polis bukannya semudah-mudahnya untuk nak menjalankan operasi. Strateginya kena ada. Perbincangannya perlu ada. Kekuatan anggotanya berapa. Dan begitu juga perlu strategi supaya operasi itu membuahkan hasil. Kalau main belasah saja, katakan kecewa. Pergi dengan semangat, balik dengan kecewa. Dan yang tu yang kita kena tengok. Seterusnya apa yang kena ada? Niat kita. Yang terakhir sekali adalah niat. Pasangkan niat yang terbaik sebagai anggota. Niat yang paling baik apa dia? Lillahi ta'ala. Lillahi ta'ala. Bayangkan benda baik diizinkan oleh Allah, niat kerana Allah, akan dapat pahala ibadah. Bekerja jadi polis tak baik ke? Baik. Diizinkan oleh Allah, ikut prosedur. Dan yang ketiganya, niat kerana Allah. Bayangkan selama 35 tahun servis sebagai anggota polis dan kita niat kerana Allah, bayangkan sepanjang hayat kita melakukan ibadah. Tapi kalau kita bekerja hanya sekadar nak dapatkan gaji, hanya sekadar nak tunjuk depan bos, nak naik pangkat, percaya cakap saya, kita akan kecewa. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, rasanya cukuplah sekadar itu.
Bak kata orang, sepandai-pandai tupai melompat akhirnya jatuh ke tanah jua. Walaupun perkongsian sudah tamat, mudah-mudahan meresap ke dalam jiwa. Dengan apa yang saya sampaikan tadi, masyarakat di luar pun yang tengok secara live ni bolehlah membuat kesimpulan betapa benarlah anggota polis ini, PDRM ni merupakan benteng agama, nusa dan bangsa. Maka jangan dicemari maruah badan kita ni, tubuh badan kita yang menyarung uniform yang merupakan amanah yang berat ini. Kan, buatlah perkara-perkara kebaikan. Buatlah kebaikan semaksimum mungkin. Jangan sibuk nak jadi kaya, tapi sibuklah nak jadi baik. Buat yang baik-baik, ingat yang baik-baik, fikir yang baik-baik. Mudah-mudahan Tuhan balas yang baik-baik. Kan, cantik dipandang rumah penghulu, kayu tu okey dari papan. Alang-alang menuntut ilmu, sebutir pasir kembangkanlah menjadi intan. Budak-budak membawa galah nak menjolok buah berangan. Kalau ada silap dan salah, dikata tidak, dicaci jangan. Tenang-tenang air di laut, sampan kelok mudik ke Tanjung. Hati terkenang mulut menyebut, jasa baik IPD Kota Kinabalu menyemput, rasa nak junjung. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, itu saja daripada saya.